Okey, video ini adalah bertujuan untuk membuat refleksi berkaitan dengan keberhasilan tugasan makro pengajaran yang telah saya laksanakan untuk memenuhi subjek kaedah mengajar KPD 4046. Okey, saya telah membuat permohonan untuk melaksanakan makro pengajaran ni di salah sebuah sekolah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Melati di Kelantan. Okey, untuk makro pengajaran ni saya telah memilih untuk mengajar subjek bahasa Melayu bagi menengah rendah, iaitu tingkatan 2. Saya memilih pelajar tingkatan 2 dan saya memilih untuk mengajar kemahiran tata bahasa dalam topik kata adjektif. Okey. Semasa saya melaksanakan makro pengajaran ni, proses pengajaran dan pembelajaran tu berjalan dengan begitu baiklah, lancar. Di mana para pelajar tingkatan 2 ni dia memberi kerjasama yang begitu efisien dan juga baik sepanjang proses PDP ini berlangsung. Okey, para pelajar ni dia bagi kerjasama dan pada masa yang sama interaksi antara guru dan pelajar juga begitu baik, di mana pelajar berinteraksi dengan guru dan juga pelajar ni aktif dalam memberi respon lah. Di mana saya dapat lihatlah saya mewujudkan suasana yang baik antara saya dan pelajar dan juga pelajar dengan pelajar yang lain. Perhubungan antara mereka tu sangat baiklah. Jadi contohnya kan macam pelajar ni bila kita bagi soalan ataupun bila kita tanya mereka, mereka terus memberi respon. Maknanya aktif lah dalam memberi respon. Dia menjawab soalan dan kebanyakan soalan yang dijawab tu adalah tepat lah semasa proses pembelajaran lah. Okey. Selain itu juga pelajar ni saya tengok dia bagi minat yang mendalam dalam topik yang saya mengajar ni. Dia juga bagi perhatian lah semasa cikgu saya membagi penerangan kepada mereka tu, mereka memberi fokus lah, memberi perhatian sepenuhnya kepada apa yang saya sampaikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran ni berlangsung. Okey. Tapi walaupun pelajar tu fokus, pada masa yang sama ada juga beberapa kelemahan yang saya dapat perhatikan, di mana saya rasa saya tengok semasa proses pengajaran tu, semasa aktiviti perbincangan tu ada sedikit kelemahan daripada pihak saya, di mana saya memberi arahan yang tidak jelas kepada pelajar. Macam contohnya bila saya bagi arahan untuk pelajar bergerak ke dalam kumpulan, dalam masa yang sama saya juga bagi arahan untuk mereka buat tugasan mereka. Di situ berlaku sedikit bising dan juga pelajar bila dia bergerak ke dalam kumpulan tu dia tak fokus kepada arahan saya. Arahan tentang apa yang mereka perlu laksanakan dalam tugasan kumpulan tu. Jadi bagi saya untuk penambahbaikan lah, maksudnya nanti sekiranya saya nak buat tugasan dalam kumpulan ni, saya sepatutnya bagi arahan terlebih dahulu kepada pelajar, bagi arahan yang jelas dan arahan tu sampai habis dahulu sebelum saya minta mereka bergerak ke dalam kumpulan. Sebab kalau kita bagi arahan dan juga minta dia bergerak, berlaku ketidakfokusan lah antara pelajar tu, dia tak fokus kepada arahan saya. Jadi seeloknya saya perlu bagi penerangan kepada mereka terlebih dahulu sebelum meminta mereka bergerak, ataupun saya minta mereka untuk duduk dalam kumpulan terlebih dahulu. Bila mereka dah duduk dalam kumpulan, saya baru bagi penerangan kepada mereka tentang apa tugasan yang perlu mereka lakukan. Jadi saya rasa itu sahajalah kelemahan saya. Bila pelajar bergerak dalam kumpulan, mereka tak fokus. Jadi bila mereka tak fokus, mereka asyik bertanya lah soalan yang sama. Cikgu macam mana nak buat, macam mana saya nak buat untuk tugasan ni. Jadi saya perlu banyak kali bagi penerangan. Itulah antara kelemahan saya lah. Saya tidak memberi arahan yang jelas kepada pelajar. Okey, seterusnya saya lihat dari segi penerangan saya tu, saya mungkin kena bagi banyak lagi contoh kepada pelajar supaya mereka lebih faham.
Itu antara kelemahan dan kekuatan dan juga penambahbaikan yang perlu saya buat untuk pengajaran saya yang seterusnya. Jadi itu sajalah refleksi untuk video makro pengajaran yang telah saya laksanakan baru-baru ini. Terima kasih.